اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum, saya Idi. Jangan lupa subscribe, like dan komen cerita misteri dan seram. Siapa Karina? Dia masuk ke bilik mandi lelaki tetapi tidak pernah keluar. Kisah ini sudah lama berlaku, yaitu semasa saya sedang menuntut di sebuah universiti di selatan tanah air. Sekitar pertengahan tahun 2010, saya menghadiri kursus bina semangat di sebuah hutan rekreasi. Semua yang mengikuti kursus tersebut adalah sebahagian pelajar dari sebuah kolej kediaman universiti kami. Ketika itu, gempar dengan peristiwa seorang pelajar perempuan masuk ke dalam bilik mandi lelaki yang berlaku ketika hendak masuk waktu maghrib. Bilik mandi berkonsepkan terbuka itu tidak jauh dari kawasan perkemahan kami yang jaraknya kira-kira 200 meter. Kedudukannya adalah di kawasan payak yang bersempadan dengan hutan. Apa yang janggal, blok bilik mandi terbuka untuk lelaki itu tidak berbumbung. Walaupun terdapat 12 buah bilik mandi, namun saya terpaksa menunggu giliran. Bayangkan, 12 buah bilik mandi untuk 80 peserta memang tidak cukup dan kami perlu menunggu giliran. Malah ada yang mandi berdua sebab ingin menjimatkan masa. Hari itu saya turun ke kawasan payak tersebut agak lewat. Ketika menuntut giliran hendak mandi, saya bersembang bersama beberapa pelajar lain yang sedang menunggu giliran. Sambil menunggu itu, kami berbual dan saling berkenalan kerana ramai peserta kursus tersebut masih belum mengenali antara satu sama yang lain. Maklumlah, ini merupakan minggu kedua kami. Pelajar universiti kira-kira masih dalam minggu orientasi. Sedang kami berborak, beberapa pelajar lelaki ternampak kelibat seorang pelajar perempuan memasuki bilik mandi lelaki. Saya juga nampak kelibat wanita itu masuk. Berani budak perempuan tu masuk ke bilik mandi lelaki, kata seorang daripada kami yang sedang berkumpul untuk menantikan gilirannya. Apalagi, jom kita skodeng, balas salah seorang rakan. Disambut tawa kami beramai-ramai. Tapi tidaklah kami betul-betul skodeng pun, sekadar bergurau saja. Namun kami tertanya-tanya, siapa wanita yang masuk tadi? Di kalangan kami yang bersembang di situ, tiada seorang pun yang kenal dengan pelajar perempuan tersebut. Kebetulan ada sekumpulan pelajar lain yang tidak jauh daripada kami. Lalu salah seorang dari kumpulan kami bertanya, kau orang nampak tak ada budak perempuan masuk ke dalam tu tadi? Tu Karina, rupa-rupanya ada pelajar lain yang bukan dari kumpulan kami sembang. Ternampak pelajar wanita itu dan mengenalinya. Lalu kami sepakat tidak akan masuk ke dalam bilik mandi itu walaupun sudah tiba giliran kami selagi pelajar perempuan itu belum keluar. Kami terus menunggu. Seorang demi seorang pelajar lelaki keluar masuk bilik mandi. Hinggalah semua bilik mandi lengang. Yang tinggal hanya kami 9 orang. Kami rasa pelik dan habis semua budak mandi. Namun pelajar perempuan itu masih belum keluar. Nak kata keluar ikut pintu lain, tak mungkin sebab pintu keluar masuk bilik mandi hanya satu. Dengan rasa hairan, kami masuk ke bilik mandi itu. Setiap bilik dan sudut kami periksa, tapi
Tidak nampak pun kelibat pelajar perempuan bernama Karina itu. Jangan-jangan itu bukan Karina. Seorang daripada kami mula membuat andaian. Malas fikir panjang, kami terus mandi dan bergegas untuk solat fardu maghrib sebelum makan malam beramai-ramai. Malam itu, semua pelajar bersama 14 orang fasilitator yang terdiri daripada pelajar-pelajar senior kami berkumpul di kawasan lapang mengelilingi unggun api. Sementara menunggu taklimat, masing-masing mula bercerita tentang peristiwa petang tadi. Rupa-rupanya bukan kumpulan kami saja yang ternampak Karina masuk ke dalam bilik mandi lelaki. Ramai lagi yang ternampak. Saya dan kawan lain tercari-cari di mana Karina pada malam itu. Mungkin ada, cuma kami yang tidak nampak kerana ramai juga pelajar perempuan pada perhimpunan itu. Dalam perhimpunan malam itu, kami diberi tugasan untuk melakukan aktiviti night walk, iaitu operasi burung hantu. Dalam masa yang sama, saya tertunggu-tunggu juga jika fasilitator akan bercakap pasal pelajar perempuan yang masuk ke dalam bilik mandi lelaki itu. Namun, hingga taklimat selesai dan hendak memulakan aktiviti malam, tiada seorang pun fasilitator yang bercakap pasal Karina. Saya yang masih rasa ingin tahu menghampiri ketua fasilitator ketika itu hendak bergerak membentuk barisan. Lalu saya ceritakan tentang peristiwa petang tadi. Mungkin hanya ilusi awak, agaknya, jawab ketua fasilitator itu. Hish, kalau hanya ilusi saya, takkan ramai pelajar lelaki pun melihat kejadian yang sama. Dia hanya diam lalu mengarahkan saya bergerak cepat ke dalam barisan. 2 hari 2 malam kami dihantui pertanyaan. Betulkah Karina masuk ke dalam bilik mandi lelaki? Namun ia terus menjadi teka-teki. Berulang-ulang kami bertanyakan kepada fasilitator. Mereka tetap tidak mahu komen. Saya beranggapan mungkin mereka tak mahu komen sebab memang ada pelajar perempuan masuk ke dalam bilik mandi lelaki. Tapi mengapa tidak diambil tindakan terhadap pelajar perempuan itu? Jangan-jangan ada yang mereka sorokkan daripada kami. Masuk hari ketiga dalam perhimpunan terakhir, ketika hendak pulang, kami diberitahu oleh ketua fasilitator bahawa sebenarnya tempat perkemahan kami itu agak keras. Menurutnya yang telah 16 kali menyertai dan mengendalikan kursus bina semangat di situ, sudah 3 kali peristiwa pelajar perempuan masuk ke bilik mandi lelaki berlaku. Mendengarkan kata-kata ketua fasilitator itu, semua pelajar berasa hairan. Adakah Karina yang kami lihat masuk ke dalam bilik mandi lelaki itu sebenarnya bukan Karina? Kata fasilitator itu lagi, memang benar ada pelajar perempuan bernama Karina yang menyertai kursus bina semangat di sana. Namun, tak sampai 10 minit, dia tiba pada hari pertama. Dia sudah pulang semula ke Johor. Dia dijemput oleh ayahnya kerana pakciknya meninggal dunia. Jadi, Karina tak sempat mengikuti apa-apa aktiviti yang kami lakukan. Sedang ketua fasilitator meneruskan ceritanya, seorang fasilitator masuk bersama seorang pelajar wanita. Minta maaf, kakak ganggu sekejap. Ini Karina. Baru sekejap tadi dia dihantar oleh bapaknya. Sah, dialah pelajar perempuan yang kami nampak masuk ke bilik mandi lelaki kemarin. Karina hanya senyum. Mungkin segala-galanya telah diberitahu kepadanya sebelum itu. Jadi,
Jika Karina sudah pulang dari awal lagi, siapa Karina yang kami lihat masuk ke tandas lelaki itu? Apakah itu Karina? Timbul lagi satu persoalan. Menurut cerita fasilitator kami, sebelum ini pun pernah berlaku kejadian perempuan bersama Karina masuk ke bilik mandi lelaki. Saya yakin cuma kebetulan semasa batch kami ada pelajar perempuan bernama Karina. Habis tu, siapa pula Karina dalam kejadian sebelum perkemahan kami ini? Tak mungkin Karina yang sama dengan camp kami. Takkan kebetulan juga. Itu yang menjadi tanda tanya. Sayangnya, saya terlupa bertanya persoalan itu kepada fasilitator tersebut. Pengalaman di atas diceritakan oleh Muhammad Razif Ahmad dari Kuala Lumpur. Jangan biarkan hidup anda diselubungi misteri. Teruskan. Assalamualaikum.